Setahun menghilang, sekarang menjelang hari yang bahagia. Selamat Hari Raya. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Lensa IPT tepat jam 9 malam. Masih dalam mood raya lagi dan pastinya suasana Hari Raya ni kita boleh mengambil inisiatif ataupun mengambil peluang untuk kita merapatkan silaturahim dengan kita berkunjung kepada rumah sanak dan saudara, kawan-kawan. Setelah 2 tahun kita tak dapat nak beraya, 2 tahun kita tak dapat nak bersama. Dari tahun ini kita rebut peluang ni baik-baik, tapi jangan lupa SOP tetap kita kena jaga. Dan di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Wesak kepada penganut agama Buddha, di mana mereka akan meraihkan Hari Wesak pada hari Ahad ini, iaitu 15 Mei 2022. Apa yang istimewanya di Malaysia kali ini, kita dapat meraihkan perayaan berbilang kaum, berbilang perayaan kita akan rayakan bersama, dan pastinya kita dapat hidup dengan harmoni tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama. Itu yang uniknya kita di Malaysia, dan pastinya di Lensa IPT hari ini kita akan bawakan kepada anda topik sambutan perayaan asas perpaduan. Jadi kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Kita nak tengok ucapan raya daripada kawan-kawan kita dulu. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sahabat ibu kandung Suluh Budiman. Saya mewakili segenap warga Universiti Pendidikan Sultan Idris ingin mengucapkan salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh keluarga Malaysia walau di mana berada. Alhamdulillah, pada tahun ini kita dapat meraihkan Aidilfitri bersama keluarga yang tercinta setelah hampir 2 tahun kita tidak bersua muka. Di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Aidilfitri kali ini juga sangat-sangat bermakna kerana pada tahun ini kita akan menyambut sambutan ke-100 tahun penubuhan SITC, MPSI, IPSI dan UPSI. Dan kepada anak-anak kandung Suluh Budiman yang berada di luar sana, hadirlah kembali untuk menggambit memori dan seterusnya menyumbang bakti dalam memartabatkan mutu pendidikan negara, dan semoga kita terus sama-sama dapat menjulang nama universiti yang bersejarah ini. Kita jumpa nanti di UPSI dan sama-sama kita doakan agar segenap warga UPSI, alumni-nya maupun pelajar-pelajarnya sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala di bulan yang mulia ini. Sekian, terima kasih dan salam Aidilfitri. Di kesempatan ini saya ingin menyusun 10 jari sekiranya sepanjang saya menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan ada terkasar bahasa dan laku. Saya memohon kemaafan kepada semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin kepada semua warga Universiti Malaysia Pahang. Alhamdulillah, setelah 2 tahun mengharungi pandemik COVID-19 dan PKP, akhirnya kita dapat bersama-sama meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri bersama keluarga serta sanak saudara tercinta. Sambutan Aidilfitri kali ini sudah pastinya lebih meriah. Namun, ia perlu diraihkan dengan penuh filsafat dan jutaan kesyukuran. Lebih-lebih lagi apabila kita dapat berkumpul dan berjumpa sanak saudara yang terpisah sekian lama, terutamanya ketika tempoh PKP dilaksanakan di seluruh negara. Cahaya Ramadan berlalu pergi, menyambut tibanya Aidilfitri. Ampun maaf segala peri, semoga ikatan kekal di hati. Akhir kata, ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin buat semua, terutamanya kepada Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Norani Ahmad dan warga KPT, Barisan Lembaga Pengarah Universiti, pengurusan tertinggi UMT, anak-anak pelajar dan warga UMT cemerlang sekalian. Saudara, kita baru saja
tamat menunaikan ibadah Ramadan, ibadah puasa, dan pastinya kita sekarang ini sedang meraihkan Syawal, dan peluang untuk dalam kita meraihkan Syawal ini bersama-sama untuk kita kunjung-mengunjung antara satu sama lain. Dan apa yang menariknya di Malaysia, tidak kira berbilang bangsa, berbilang kaum, kita mampu untuk berkunjung, tidak kira kaum India, Cina, Melayu, yang pastinya kita semua keluarga Malaysia. Dan untuk bercakap berkenaan dengan perayaan dan juga perpaduan, kita nak gabungkan sekali, nak menjadikan sambutan perayaan ini adalah asas perpaduan. Dan untuk bercakap berkenaan dengan topik itu, kita bersama dengan Dr. Muhammad Syamsi Nur Abdul Aziz, pensyarah kanan Pusat Latihan Intern dan Pengayaan Akademik Citra Universiti Melaya. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, kalau kita imbas kembali sambutan perayaan asas perpaduan, apa yang dimaksudkan dengan topik itu sendiri, Doktor? Okay, pertamanya kalau kita lihat bahawa sambutan perayaan ini sebenarnya adalah satu aset. Aset sebabnya di negara-negara lain dia kurang, dia tak sampai tahap macam kita. Mana kita ni macam buat open house kan, kita buat ramai-ramai Melayu, Cina, India macam yang Syai cakap tadi. Dan bagaimana yang kita nak bincangkan pada saya adalah sambutan perayaan itu juga merupakan asas kepada perpaduan. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul. Dan sebagainya, maka kita boleh menjadikan sambutan perayaan ini sebagai satu bentuk platform, satu bentuk mekanisme untuk kita mencapai perpaduan antara kaum. Okey, baik. Jadi kalau kita maksudkan dengan perpaduan itu tadi, konteks negara majmuk seperti Malaysia, kemajmukan kita juga adalah sesuatu yang unik, kerana jika melihat kepada situasi negara jiran, walaupun di Australia sekalipun, mereka juga negara majmuk, namun ada perbezaan antara negara mereka dan juga negara kita. Apa komen, Doktor? Okey. Pertamanya saya rasa bila kita bercakap tentang kemajmukan, bermaksud kita bercakap tentang kepelbagaian, kan? Dan kepelbagaian ini kalau kita lihat sebenarnya juga membawa maksud kerencaman. Contohnya di dalam negara kita ni, selain daripada kita bercakap tentang orang Melayu, orang Cina, orang India, tetapi kita juga ada lagi sahabat-sahabat kita di seberang laut lah, etnik di Sabah, di Sarawak, dan semua ini merupakan satu yang seperti saya kata tadi, seumpama kita kata sekebun cinta nan berbunga. Sekebun cinta. Tadi saya dah nyanyi, saya sebab tak boleh nak nyanyi kan. Jadi kalau kita lihat, kepelbagaian ini adalah satu bentuk aset sekali lagi kepada negara. Dan kalau kita nak melihat tentang bagaimana perpaduan ni boleh menjadi bagaimana sambutan perayaan ini menjadi aset kepada perpaduan, asas kepada perpaduan, kita sepatutnya juga boleh melihat daripada dua lagi perkara sebelum perpaduan, iaitu kesepaduan dan penyatu paduan. Saya maklumkan macam ini. Perpaduan ni sebenarnya membawa maksud satu. Baik. Satu bahasa, satu agama, satu negara. Tapi untuk mencapai tu, Syai, macam saya kata tadi, kita ni ada kepelbagaian, ada kerencaman. Kita punya orang kata asal usul itu ada perbezaan. Tetapi untuk jadi perpaduan ini adalah kita katakan sebagai satu perkara yang kita idamkan. Tetapi bukanlah bermaksudnya benda tu kita tak capai maka kita dalam keadaan berpecah belah sekarang. Tidak. Malaysia hari ini, Syai, kita boleh katakan sebagai berada dalam keadaan kesepaduan, di mana kita ada toleransi, kita ada kefahaman di antara kaum dan sebagainya. Baik. Maka bila kita kata kita dalam kesepaduan, kita ni nak menuju kepada perpaduan tadi. Maka di situlah kita dalam proses penyatu paduan. Penyatu paduan ni datang daripada pelbagai side lah, daripada side kita semua sebagai rakyat, ataupun dia datang daripada daripada atas kepada bawah, iaitu daripada pihak kerajaan. Okey, baik. Kalau kita ikutkan proses yang Doktor nyatakan itu tadi, saya lebih melihat kepada kefahaman rakyat Malaysia yang kita gelar sekarang keluarga Malaysia untuk faham tentang apa pentingnya perpaduan dalam negara dan apa yang impak yang boleh kita dapat daripada kesepaduan dan juga perpaduan yang kita ingin capai daripada dulu sehingga kini, yang saya rasa sekarang pun Malaysia dah berjaya, sudah menuju ke negara yang maju. Tapi apa pentingnya perpaduan ini untuk kita membina lebih negara yang dikenali ramai? Saya nak jawab soalan ni dalam bentuk
analogi, boleh saya? Boleh. Okey, bila tak balik raya kan, kita contohlah kita daripada KL nak balik ke Kedah contohnya. Okey. Kita akan gunakan pelbagai jenis panduan. Ya. Mungkin kita guna Waze, ada orang pakai Google Map dan lain-lain lah. Maka dalam perjalanan itu juga kita akan dapat banyak signboard. Ada tempat suruh bagi boleh laju sikit, ada tempat double line dan sebagainya. Begitu juga dengan kita nakkan kemajuan. Ya. Nakkan kemajuan, nakkan perpaduan tu, dia ada roadmap dia. Dia ada prosesnya, ada undang-undang dan peraturannya. Maka kalau kita lihatlah apa yang kita perlukan adalah bangsa Malaysia ni sebenarnya memerlukan kepada pemupukan etos bangsa. Apa tu? Apa etos ni? Apa etos tu? Agak dah Syam nak tanya mana. Etos ni bermaksud watak ataupun karakter bangsa tu. Untuk mencapai tahap sebuah negara bangsa Malaysia ni pun sebenarnya belum lagi wujud, tapi dia dalam proses. Itu saya kata tadi, perpaduan tu kita nak, tapi kita dalam kesepaduan. Proses ni tu dinamakan penyatu paduan. Jadi etos bangsa yang perlu ada adalah sebagai contohnya nilai. Nilai hormat menghormati, nilai toleransi dan sebagainya. Jadi semua perkara-perkara ini adalah etos. Semua etos ini boleh menyumbang ke arah perpaduan. Okey. Jadi kalau kita ikut apa yang sedia maklum Doktor katakan itu tadi, sambutan perayaan ini sebenarnya banyak berasaskan kepercayaan agama, banyak berlatar belakangkan bangsa. Kita kata bangsa itu melambangkan cara mereka hidup dan sebagainya. Dan kalau kita ikut, kemajemukan negara kita adalah unik kerana terbahagi mengikut etnik dan juga agama. Jadi persoalannya di sini, sejauh manakah sambutan perayaan ini mampu menjadi platform untuk memupuk perpaduan di kalangan keluarga Malaysia, dan adakah ia boleh diambil secara keseluruhannya atau terhad kepada adat dan tradisi setempat sahaja? Okey, saya suka soalan ini, Syai. Bila sebut tentang sambutan perayaan ni, sebenarnya sebutan perayaan ni dia macam tempat kita belajar sebenarnya, Syai. Belajar apa? Belajar mengenali diri kita, belajar mengenali jiran-jiran kita dan juga kaum-kaum lain. Ya. Saya bagi contoh saja begini. Okey. Raya itu makan tak rendang? Makan? Okay. Rendang kan? Rendang sedap. Sampai tanya makan ke tak? Banyak ke sikit tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Rendang ni nak buat ni, orang kata benda yang renyah. Dalam rendang tu nanti kita nak kena, ada benda yang kita kena tumis. Betul. Ada benda kita kena sangai kan, dengan jintan manisnya, dengan biji ketumbar dia dan macam-macam lah. Jadi dan bila kita nak buat rendang tu sedap, dia orang selalu sebut, bila kita tanya tukang-tukang masak, tanya pakcik-makcik tu yang dah tua-tua ni kan, yang dah berpengalaman lama buat rendang, kata kau letak je secukup rasa. Agak-agak yang tu. Begitulah juga. Agak-agak je kan. Agak-agak je. Begitulah juga dengan perpaduan. Untuk mendapatkan perpaduan tu dia ada prosesnya, dia ada ramuannya. Betul. Ada macam kalau buat rendang tadi, itulah saya kata dengan jintan putih, jintan manis, dengan biji ketumbarnya, dengan boleh salin tak? Boleh salin. Lagi resepi. Daun kunyit dan macam-macam lagi lah. Memang jenuh kalau buat tu. Tetapi kalau dalam negara ni, antara perkaranya adalah pertama kita tahu dia punya proses. Dan kita boleh belajar sebenarnya dengan ramuan-ramuan. Antara ramuannya adalah, contohlah, saya selalu tanya dengan saya punya pelajar-pelajar, apa beza? Dia kata, siapa sini pernah pakai baju kurung? Ramai angkat tangan. Okey. Tapi saya tanya, apa beza baju kurung Pahang dengan baju kurung Kedah? Kita tanya penonton, apa beza dia sebenarnya? Mula yang macam goyang. Saya kata, cakaplah yang Kedah tu orang Kedah pakai. Yang Pahang ni orang Pahang pakai. Kata tak kenalah. Padahal ada beza kan. Ada segi pesaknya, ada segi potongan tangan. Betul. Ini semua adalah ilmu. Betul. Yang menjadikan kita mengenali orang lain. Ada perbezaannya. Contoh lagi, bila jangan sambutan perayaan, ada hari terbuka contohnya. Sebenarnya etnik ni kita boleh kenal ni dengan daripada segi kita melihat nama. Kadang-kadang kan nama-nama keluarga ni kita boleh tahu orang ni Hokkien ke, Hakka ke, dia ada input. Betul. Sebenarnya daripada nama. Kemudian juga kita boleh tengok daripada lenggok bahasa lain, orang Tamil, orang Malayali, Telugu, dia ada punya dialek dia. Lorat dia tu ada, lorat. Kita boleh orang Melayu lah. Orang Kedah lain, orang Negeri Sembilan lain dan sebagainya. Okey, baik, sebenarnya kita nak korek lagi apa ramuan ataupun resepi-resepi untuk menyatu padukan keluarga Malaysia. Tapi
Sambutan perayaan Asas Perpaduan masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Syamsi Nur Abdul Aziz, pensyarah kanan Pusat Latihan Intern dan Pengayaan Akademik Cerita Universiti Melaya. Tadi kita terhenti seketika berkenaan dengan ramuan resepi yang doktor berikan untuk menyatu padukan bangsa, dan jika kita melihat kepada kemampuan sambutan perayaan yang pelbagai di negara ini untuk mencapai tahap perpaduan yang kita boleh kata diinginkan, maka setakat manakah tahap pemahaman yang diperlukan mengenai perayaan tersebut, dan adakah cukup sekadar mengetahui mengenai makna di sebalik pemberian ampau misalnya, dan juga adakah kita perlu mendalami sehingga tahap falsafah warna merah pada budaya Cina itu yang diperkayakan sebenarnya. Bila bercakap tentang sambutan ni juga, kita perlu lihat, perlu faham bahawa hubungan antara etnik ni dia bukan sekadar antara Melayu, Cina, India, Iban, Bidayuh, tak. Kita perlu lihat daripada dua sudut pandang. Pertama, hubungan intra-etnik. Intra-etnik ni ada hubungan antara kaum yang sama. Okay. Kadang-kadang kita tak kenal. Kadang-kadang orang Kedah pun ada tak faham bahasa orang Negeri Sembilan, orang Sembilan ada tak faham bahasa orang Kelantan. Dan juga satu lagi adalah kefahaman perlu adalah tentulah dari segi interetnik, antara etnik yang berbeza. Sebagai contoh sebenarnya dalam waktu sambutan perayaan ni, dia boleh jadi kisah begini. Hari itu ada seorang saya punya kawan, dia katalah dia orang Kedah yang duduk di Kelantan. Okey. Kemudian isterinya orang Kelantan lah. Okey. Jadi bila ada jiran datang, ini kena kait dengan intra-etnik. Bila jiran datang, kawan saya yang Kedah ni kata, buang kasut tu. Buang kasut. Sebelum masuk rumah, hang kena buang kasut. Lepas tu datang isteri dia kata, tolong pecat kasut. Pecat kasut. Itu menunjukkan sebenarnya kita kata apa ni, buang kasut, takkan datang rumah yang kena buang kasut. Ini dari segi intra-etnik dia menunjukkan. Kalau orang Kedah, buang kasut tu merujuk kepada tanggalkan kasut. Pecat kasut, bukan turunkan jawatan kasut tu, tak. Pecat kasut tu juga merujuk kepada menanggalkan kasut. Itu dari segi intra-etnik tu sekadar contohlah. Mana sahaja dari segi interetnik, betul. Kita perlu faham banyak lagi sebenarnya yang kita kena gali dalam hubungan kita di antara kaum, supaya nilai toleransi antara kita ni menjadi semakin kuat. Macam tadi Syai bagi contoh baju warna merah tu. Seboleh-bolehnya mungkin masa tahun baru Cina nanti, bukan sekadar kita tukar pakai baju berwarna merah untuk kita menyantuni jiran-jiran kita, kita juga ajak family kita sama-sama. Hari ini apa salahnya kita bergembira sama-sama pakai baju berwarna merah. Ini menunjukkan nilai etos bangsa tadi, nilai toleransi contohnya. Saya tadi kita dah bincang berkenaan dengan apa yang perlu dicampur adukkan demi memeriahkan, mengimarahkan satu periuk keluarga Malaysia, kita katakan. Jadi individu itu sendiri, apa antara kriteria yang perlu ada pada setiap individu ni untuk kita mencapai satu tahap patriotisme dalam setiap bangsa? Kalau dulunya mungkin mengibarkan jalur gemilang, kita angkat jalur gemilang depan rumah sebagainya, tapi kali ini era digital, era metaverse. Jadi apa yang boleh dikatakan sebagai komen doktor dalam hal ni? Sebelum saya menjawab soalan Syai ni, saya nak kata bahawa dalam keadaan sama ada globalisasi ke kan, metaverse dan sebagainya, semua rakyat Malaysia ni perlu ada jiwa. Jiwa ni sebenarnya saya letakkan sebagai satu akronim. Jiwa ke arah perpaduan. Di mana J itu saya katakan bahawa rakyat Malaysia ni perlu ada juang. Juang untuk mempertahankan negara kita ni. Ini sekebun cinta nan berbunga kita ni. Kita kena jaga ni. Kita ni adalah unik, ada kepelbagaian. Kemudian yang I adalah inisiatif. Kita perlu ada buat contoh, kalau anak-anak muda macam-macam cara mungkin dia buat video nak menarik orang supaya rapatkan hubungan antara kaum. Kemudian kalau ada setengah pihak mungkin pergi menolong orang, menyantuni orang yang susah dan sebagainya. W pula adalah disebabkan ini adalah zaman teknologi. Kita kena buat sesuatu dengan wow. Ada wow sikit. Jangan ni bukan macam duduk mengibarkan bendera je. Ini bagus. Kalau tak tiba, kau tak ada semangat patriotism. Padahal hakikatnya tidaklah sebegitu. Banyak cara untuk kita tunjukkan bahawa kita sayangkan negara. Dan A yang terakhir adalah aspirasi. Kita perlu ada kehendak dan keinginan untuk menjadi rakyat yang patriotik, yang menjunjung ke arah perpaduan, khususnya perpaduan keluarga Malaysia.
Okey, baik. Saya melihat situasi ini di peringkat akar umbi di mana mahasiswa sendiri sebagai ejen perpaduan masyarakat keluarga Malaysia menggunakan platform sambutan perayaan dan sebegini. Jadi bagaimana komen doktor ataupun pandangan doktor berkenaan dengan mahasiswa sebagai ejen perpaduan itu sendiri? Mahasiswa ni memang boleh memainkan peranan yang cukup besar dalam sebagai ejen di perpaduan. Sebagai golongan muda yang memang biasa dengan social media contohnya, macam-macam lagi bentuk kempen, bentuk galakannya mereka boleh mengajak orang lain ke arah di perpaduan. Betul. Dan satu lagi mahasiswa kita ni bagusnya jabatan Kementerian Pengajian Tinggi kita menetapkan dia ada subjek-subjek wajib universiti. Dalam subjek universiti ni memang ada dah elemen tentang hubungan etnik, elemen tentang memahami kepelbagaian sebagai asas perpaduan dan sebagainya. Okey, baik. Kalau kita ikutkan dalam era tadilah era metaverse, era internetnya dan juga era kampung global yang tidak pernah mengenal warna kulit, apakah masih relevan konsep perpaduan kalau kita jangkakan dalam masa hadapan, doktor? Kalau kita ada patriotism dalam hati dan jiwa kita, benda itu akan kekal sampai bila-bila. Walaupun katakan pada zaman metaverse, zaman kripto dan sebagainya, rasa sayang pada negara ni adalah satu perkara yang penting yang perlu kita kekal dan perjuangkan. Sebab ini adalah ramuan kepada kejayaan kita punya kejayaan rendang, bukan kejayaan rendang lah, kejayaan untuk kita mempertahankan dan mengukuhkan lagi perpaduan di dalam negara kita. Saya kira rendang ni pun pelbagai jenis, doktor. Betul. Ada yang sedap, ada yang kurang. Oh, itu dua jenis. Itu dua jenis lah. Saya jeniskan kepada dua bahagian. Mungkin kita pasti nak rendang yang sedap, rendang yang boleh dimakan. Kalau makan tu bukan sepinggan tapi berpinggan-pinggan. Macam saya sepinggan je lah. Tapi rendang yang sedap lah yang kita inginkan. Jadi sebagai penutup bicara Lensa IPT hari ini, mungkin apa antara nasihat, pandangan dan juga mungkin kata-kata akhir yang doktor boleh berikan untuk mendapatkan rendang yang sedap itu tadi, rendang perpaduan kita kata. Okey, rendang perpaduan ya. Saya nak maklumkanlah sebenarnya rendang ni bukan sedap dan tidak sedap je. Ada kat jenis. Kalau kita biasa dengar rendang ni biasa orang letak kerisik. Ada rendang yang tak payah letak, rendang Aceh contohnya. Yang saya nak sampaikan adalah kalau buat rendang pun dah ada kepelbagaian jenis, apatah lagi di negara kita yang ada kepelbagaian bangsa, kepelbagaian etnik dan lain-lain. Maka kalau boleh saya nak ambil ruang sikitlah. Saya nak menerangkan, nak buat kesimpulan sikit tadi menggunakan kertas ni. Magic ke doktor? Taklah magic sangat. Tapi saya tengok kita boleh zoom sikit. Ini adalah negara kita di mana kita ada orang Melayu contohnya, orang Cina, orang India, orang etnik di Sabah dan Sarawak contohnya. Jadi kalaulah semua ini memainkan tugas, memainkan peranan masing-masing, orang semuanya dengan ada nilai dan etosnya, maka barulah gabungan kepelbagaian ini akan menyumbang kepada kejayaan. Kejayaan apa? Kejayaan ekonomi. Kejayaan. Dekat mana saya tersilap pandang tu? Ada. Saya salam dulu, boleh salam dulu ke? Jadi nak salam, saya nak salam. Okey. Jadi saya boleh guna lagu dah. Terima kasih banyak Syah. Dekat sini dah jadi. Okey, maksudnya itulah sebenarnya kalau kita gabungkan beberapa elemen-elemen cahaya warna yang mengindahkan mata pandangan kita, sebenarnya kita boleh capai tahap perpaduan yang kita kata utuh keluarga Malaysia yang sangat kuat untuk kita bawakan bersama di hujung pada masa akan datang nanti, doktor. Jadi kalau kita ikutkan sebagai kata-kata akhir daripada doktor, mungkin dalam suasana raya lagi kita boleh berikan sedikit ucapan, berikan sedikit mungkin suasana hari raya dalam kita mungkin tak dapat beraya lagi. Saya ni nak mengambil ruang ni nak mengucapkan maaf zahir dan batin kepada semua ahli keluarga, sahabat-sahabat dan seluruh rakyat Malaysia di mana kita kena mengambil jalan, mengambil ruang dan peluang waktu sambutan perayaan ni untuk kita terus mengharmonikan Malaysia selaku sekebun cinta dan berbunga. Allahu Akbar. Itu sekebun cinta dan berbunga. Kita kena jemput doktor lagi untuk menyanyikan lagu itu dengan full version. Apa pun kita mengucapkan terima kasih kepada Dr. Muhammad Syamsuddin Abdul Aziz, pensyarah kanan Pusat Latihan Intern dan Pengayaan Akademik Cerita Universiti Melaya kerana sudi bersama kita pada hari ini. Dalam suasana hari raya lagi, kita nak dengar lagi ucapan raya. Jadi kita akan berehat seketika. Kita akan bersama dengan salah seorang figura yang sangat penting dalam Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Jabatan Pengajian Tinggi. Dan pastinya kita akan berehat seketika dalam Lensa IPT. Kita akan kembali selepas ini.
bersyukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kesihatan kepada kita semua, memurahkan rezeki dan memberikan barakah dan rahmatnya sehingga kita dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri pada 1443 Hijrah ini. Saya Ahmad Zubir Muhammad, Ketua Jabatan Perancangan dan Pembangunan Perpustakaan, mewakili jabatan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Semoga kemenangan pada hari ini disambut dengan penuh riang gembira. Saya Ahmad Amiri Muhammad, mewakili Jabatan Akil Universiti, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri maaf zahir batin kepada seluruh warga perpustakaan di seluruh sistem UiTM. Saya Jamaluddin bin Haji Sulaiman, Ketua Timbalan Pustakawan, ingin mengucapkan selamat Hari Raya maaf zahir batin kepada semua warga PITA seluruh UiTM. Jaga diri, jaga keluarga. Selamat Hari Raya. Kami warga Universiti Malaysia Pahang ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadiriza Nurfin, mewakili Jabatan Pentadbiran Organisasi, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh warga perpustakaan Tun Abdul Razak. Semoga kita semua dapat merayakan Aidilfitri pada tahun ini secara norma baharu. Maaf zahir batin kepada semua. Saya Azizi bin Jantan, Ketua Jabatan Perpustakaan Digital Perpustakaan UiTM, ingin mengucapkan selamat Hari Raya maaf zahir dan batin kepada warga PITA, dan saya ingin, di kesempatan ini saya ingin memohon maaf jika ada sebarang kesilapan yang dilakukan, dan semoga raya pada tahun ini memberi makna yang lebih ceria dan cemerlang kepada Perpustakaan Tun Abdul Razak. Saudara, ungkapan yang sering kita dengar diperkatakan oleh pemimpin dan tokoh bahasa iaitu pupus bahasa, pupuslah bangsa. Justru itu, kita perlu mempertahankan serta memperkasakan bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan, dan dalam Penyata Razak juga menyebut bahawa bahasa Melayu adalah bangsa pengantar dalam sistem pendidikan negara serta perlunya kita mempertahankan bahasa rasmi. Jadi persoalannya, apakah langkah yang boleh diambil bagi memartabatkan bahasa Melayu ini sebagai bahasa ilmu? Bagi membincangkan topik itu pada hari ini, kita bersama dengan Datuk Dr. Haji Megat Sani Megat Ahmad Supian, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pengajian Tinggi. Assalamualaikum yang berbahagia, Datuk. Assalamualaikum, Cik Syah. Alhamdulillah. Kalau kita ikutkan hari ini, topiknya memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Secara mukadimahnya, mungkin yang berbahagia, Datuk boleh terangkan. Umumnya kita tahu bahasa ni adalah kita nak berkomunikasi. Kalau tak ada bahasa, dan macam mana kita nak komunikasi? Betul. Tapi di dalam konteks di Malaysia ni sendiri, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan, bahasa rasmi kita. Kan? Jadi bahasa Melayu adalah bahasa komunikasi kita. Ada slogan dulu yang kita pernah gunakan, bahasa jiwa bangsa. Jadi setiap bangsa ada bahasa dia, dan di Malaysia bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Dan bila kita berkatakan tentang bahasa ilmu, ilmu itu adalah satu dan kajian ataupun satu perkara yang kita nak menyampaikan hasil penemuan. Jadi kita memerlukan bahasa untuk kita sampaikan penemuan-penemuan tersebut. Jadi dalam konteks di Malaysia ni sendiri, bahasa Melayu adalah bahasa yang kita nak mengutamakan di Malaysia ni sendiri. Baik, kita nak angkat bahasa Melayu itu sebenarnya, dan juga baru-baru ini kita dapat lihat yang membagi Datuk, isu bahasa Melayu ini sebenarnya telah menjadi perhatian ramai. Dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menekankan penggunaan bahasa Melayu. Jadi secara ringkasnya, boleh Yang Membagi Datuk ceritakan sikit apa antara usaha KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, dalam memartabatkan bahasa Melayu pada peringkat pengajian tinggi, Datuk? Okey, seperti mana saya rasa semua telah tahu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita memang memperjuangkan bahasa Melayu ini sebagai satu agenda penting kerajaan. Dan kita sebenarnya bahasa Melayu ni dah lama dah. Dah menjadi bahasa lingua franca pada satu ketika dahulu, waktu zaman Kesultanan Melaka lagi.
Jadi tidak mustahil bahasa Melayu yang kita sedang gunakan sekarang ni boleh disebarkan ke serata dunia. Dan kita di Kementerian Pengajian Tinggi telah dipertanggungjawabkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kita meningkatkan dari segi penggunaannya di peringkat institusi pengajian tinggi lah. Dan sebab di situ ada ramai ahli-ahli akademik kita yang mengajar dan mendidik anak bangsa kita untuk kita sampaikan ilmu tersebut. Jadi itulah mengapa kita merasakan kita di Malaysia ni amat bertuah lah, sebab bahasa yang kita dah guna ni lebih 500 tahun lagi dah. Dan dulu waktu kawasan kita ni kawasan perdagangan, orang datang ke ialah dulu kita tak panggil Malaysia lah kan, tapi orang datang daripada Eropah kan, daripada seluruh pelosok dunia untuk menguasai bahasa Melayu tersebut. Jadi itu kata sekarang ni tugasan kita pula untuk meneruskan perjuangan tersebut. Tak beragungnya sebenarnya kan bahasa Melayu satu masa dulu, dan kalau kita ikutkan kita nak rancakkan lagi Datuk perbincangan kita pada hari ini. Jadi kita bawakan kepada penonton Lensa IPT Profesor Dr. Nur Hasimah Jalaluddin, Fellow Tetamu Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM. Assalamualaikum Prof di talian. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Prof, kalau kita ikutkan hari ini kita bincang berkenaan dengan martabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Tahun ini sebenarnya Prof merupakan tahun ketiga anugerah tahun ketiga kategori anugerah tokoh akademik bahasa Melayu sektor teknikal dan juga anugerah tokoh harapan bahasa Melayu dianjurkan. Sebagai ahli jawatan kuasa teknikal anugerah ini Prof, boleh Prof Dr kupas sikit berkenaan dengan dua kategori ini? Silakan, Prof. Terima kasih Cik Syarul. Sebenarnya anugerah ini telah bermula pada tahun 2012 hanya untuk anugerah tokoh akademik bahasa Melayu. Tapi setelah 10 tahun, pihak kementerian telah meluaskan anugerah ini kepada anugerah tokoh bahasa Melayu sektor teknikal dan anugerah tokoh harapan akademik bahasa Melayu. Jadi apa beza antara anugerah tokoh akademik bahasa Melayu dengan kedua anugerah yang baru ini? Okey, bagi tokoh akademik bahasa Melayu sektor teknikal, kita tahu ramai yang mereka yang berada di sektor teknikal menggunakan bahasa Inggeris. Tapi ada juga pensyarah-pensyarah yang sangat tinggi mengatakan modul dan dalam bahasa Melayu. Jadi maksudnya ada ruang untuk mereka dinilai untuk memenangi hajat tokoh ini. Jadi kita meletakkan syarat sesiapa yang ingin memohon tokoh akademik bahasa Melayu sektor teknikal mestilah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 11 tahun secara kumulatif di Politeknik, College Community dan Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Ini Cik Syarul ramai pensyarah-pensyarah di Politeknik, di College Community yang boleh masuk tanding untuk tokoh sektor teknikal. Okey, kemudian kita ada satu lagi anugerah harapan bahasa Melayu yang kita sasarkan kepada golongan pensyarah muda yang berkhidmat tidak melebihi 13 tahun di Universiti Awam dan berumur 40 tahun ke bawah sebagai usaha melahirkan pelapis cendekiawan yang memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Jadi saya ingin menambah sikit di Jarul. Kita kena betulkan persepsi pemohon-pemohon ini. Apabila kita mengatakan tokoh akademik bahasa Melayu, ramai beranggapan yang boleh memohon hanya orang sastra, orang pengajian bahasa Melayu dan orang budaya Melayu. Sebenarnya tidak. Kita butuh kepada semua dan sekiranya pemohon memenuhi kriteria yang kita tetapkan, kita akan memenuhi syarat titik ambang secara minimum, maknanya 80 ke atas, maka kita terima sebagai teman. Itu dia dua kategori baharu yang kita kenalkan sebagai motivasi kepada orang muda untuk bergiat dalam penulisan dalam bahasa Melayu demi memperkasakan bahasa Melayu.
Itu dia, Syarul. Okey, baik. Suara Prof mungkin ada kadang-kala tersekat dan tak berapa jelas. Mungkin Prof boleh cari tempat yang mungkin Prof di angkasa mungkin. Kami di angkasa Puri, Prof di angkasa kami tak tahu. Tapi mungkin Prof boleh cari satu kawasan yang agak terang untuk kami boleh bersama dengan Prof. Mungkin soalan kepada yang berbahagia Datuk, bolehkah anugerah ini sebenarnya, anugerah tokoh akademik bahasa Melayu ini membantu ahli akademik untuk memperkembangkan usaha dalam mendaulatkan bahasa Melayu bagi Datuk? Kita di kementerian adalah menjadi hasrat kepada Kementerian Pengajian Tingginya sebagai salah satu pencetus dan supaya kita dapat menggalakkan lebih ramai akademik untuk menyertai pertandingan ini sebagai salah satu motivasi atas segala usaha yang telah mereka laksanakan sebagai pendidik dan mengajar dan mencuba untuk memertabatkan bahasa Melayu ini sendiri. Dan kita rasa dia ada memberi sumbangan tersebut. Betul. Dan penekanan seterusnya, galakan seterusnya, yang itu yang kita harapkan, apa yang kita usahakan seperti yang mana yang Prof telah sebut tadi. Kita ada 3 kategori tadi dan kita ada yang dinamakan sebagai anugerah tokoh akademik. Lepas tu kita ada anugerah tokoh harapan dan satu lagi anugerah untuk sektor teknikal tadi. Okey, baik. Mungkin banyaklah yang kita nak kupas berkenaan dengan martabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan juga kita nak bercakap berkenaan dengan anugerah tokoh akademik bahasa Melayu ini. Mungkin kita boleh pecahkan apa keistimewaan yang berbahagia Datuk. Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Terengganu ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami Polis Patuan UiTM Cawangan Pulau Pinang ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Staf Unit Kesihatan mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami warga Pejabat Rektor UiTM Cawangan Pulau Pinang ingin mengucapkan Selamat Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya Profesor Teknologis Dr. Salmika Solang, merupakan Rektor UiTM Cawangan Pulau Pinang, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh muslimin dan muslimat, khasnya kepada warga UiTM Cawangan Pulau Pinang. Raikan Lebaran dengan penuh kesyukuran. Kami dari Fakulti Sains Gunaan UiTM Kampus Pasir Gudang mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Kami daripada Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM Cawangan Johor ingin mengucapkan minal aidin wal faizin kullu am wa antum bi khair kepada semua muslimin dan muslimat. Selamat Martabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Kita bersiaran bersama saya dan juga yang berbahagia Datuk, dan juga kita bersama dengan Prof Dr. Hashimah di talian. Prof? Hello, Assalamualaikum. Prof dah okey, Prof? Saya dah dekat ruang yang terbuka sekarang. Alhamdulillah. Betul. Prof, tadi kita tergantung di 2 kategori yang Prof terangkan. Mungkin Prof boleh terangkan sekali lagi apa berkenaan selaku ahli jawatan kuasa teknikal ATABM. Bolehkah yang bagi Prof kongsikan sedikit apa syarat dan juga kriteria yang ditikberatkan dalam pemilihan tokoh-tokoh untuk anugerah-anugerah tersebut, iaitu ATBM yang asal, ATHABM dan juga ATB-MST. Ya, boleh insya-Allah. Suara saya terang ke? Terang Prof. Okay. Teruskan. Kita ada 3 kategori. Yang mula-mula dilancarkan ialah anugerah tokoh bahasa Melayu. Ini sebenarnya berlibatkan para senior lah, yang telah lama berkhidmat sebagai kajian akademik.
Dimula diperkenalkan 2012. Ya. Jadi setelah 10 tahun, KPT telah membuka Anugerah Tokoh Harapan Akademik Bahasa Melayu dan Anugerah Tokoh Bahasa Melayu Sektor Teknikal. Okey, untuk sektor teknikal ni, walaupun kita tahu kebanyakan kuliah berlaku dalam bahasa Inggeris, tetapi ramai pensyarah di sektor teknikal ini telah menghasilkan modul, buku, artikel dalam bahasa Melayu. Ya. Jadi situ telah memberikan peluang untuk mereka dinilai dan dianugerahkan anugerah tokoh sektor teknikal. Okey, kemudian bagi memberi peluang kepada orang muda, kita menyediakan satu lagi anugerah iaitu Tokoh Harapan Akademik Bahasa Melayu terdiri daripada pensyarah IPC. Okey, apa syaratnya? Mesti berkhidmat tidak melebihi 13 tahun di universiti awam. Dan berumur kurang daripada 40 tahun. Ini untuk tokoh harapan. Bagi untuk sektor teknikal, syaratnya ialah pensyarah itu berkhidmat kurang-kurangnya 15 tahun secara kumulatif di Politeknik, College Community dan Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Itu dua kategori yang kita perkenalkan untuk merangkumi semua kaitan akademik yang ada di KPT. Itu dari saya. Okey, baik. Prof, sebagai soalan terakhir untuk Prof, mungkin Prof boleh terangkan sikit berkenaan dengan macam mana sebenarnya kalau kita ikutkan penggunaan bahasa Melayu ni kita perlu martabatkan. Dan juga pada masa yang sama, kita perlu untuk menggunakan bahasa Inggeris. Jadi macam mana cara untuk kita seimbangkan kedua-dua bahasa ini agar kita tidak ketinggalan dan juga dapat berada di seantero global yang lain? Okey, saya antara orang yang menggunakan kedua bahasa. Saya boleh berbahasa Inggeris dan saya boleh berbahasa Melayu dengan baik. Jadi banyak ruang untuk tenaga akademik kita menulis buku, artikel jurnal dalam bahasa Melayu. Pernah seorang profesor jurutera mekanikal memberitahu saya, dia menulis buku asas mekanikal dalam bahasa Melayu. Dia kata di perpustakaan buku tu sampai lunyai, habis, koyak dijadikan oleh pelajar sebab semua nak mendapatkan bahan dalam bahasa Melayu. Sebab mereka lebih memahami kaedah dan konsep dalam bahasa yang mereka fahami. Jadi inilah ruang untuk tenaga akademik selain daripada mengejar ranking universiti dengan menerbit dalam bahasa Inggeris, itu jadi masalah. Kita sepatutnya bertanggungjawab untuk menghasilkan khazanah dalam bahasa Melayu. Kalaulah dahulu seperti yang Datuk CKSU beritahu pada abad ke-17 dahulu, kita menjadi bahasa lingua Franca dan Perdana Barat menunjuk kepada kita. Kalau mereka boleh melahirkan kekurangan yang sangat tinggi musuhnya, kenapa kita tidak hari ini yang ramai ahli akademik yang hebat-hebat menghasilkan bahan-bahan penerbitan khazanah dalam bahasa Melayu untuk dihadam, dipahami oleh anak bangsa kita. Agar mereka dapat betul-betul memahami apa yang mereka pelajari. Baik. Sebab dari segi kognitifnya, linguistik manusia lebih mudah memahami bahasa pertama berbanding bahasa asing. Jadi saya rasa itu tanggungjawab kita lah sebagai pensyarah untuk menulis dalam bahasa Melayu sebagai tanggungjawab sosial di samping menulis dalam bahasa Inggeris bagi mendapatkan rank terbaik untuk universiti kita. Okey, baik. Terima kasih kita mengucapkan kepada Profesor Dr. Nur Hashimah Jalaluddin, Fellow Tetamu Institut Alam dan Tamadun Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, kerana sudi bersama dengan kita. Dan kita nak bertanyakan mungkin soalan yang terakhir kepada yang berbahagia, Datuk, berkenaan dengan apa antara hasrat KPT berkaitan anugerah tokoh akademik bahasa Melayu ini, dan mungkin ada calon yang berminat, di manakah salurannya untuk menghantarkan penyertaan, Datuk? Jadi memang kita haraplah ada penyertaan yang lebih ramai lagi lah daripada akademia kita. Dan saya mengharapkan mereka, orang kata apa, yang dah ada berkecimpung dalam memertabatkan bahasa Melayu ini agak sekian lama dah, macam Prof dah sebut tadi, tidak kurang daripada 14 tahun, dan untuk tampil
Sebab kita kena, ini usaha kita sebenarnya. Kan? Dan untuk mereka yang berminat bolehlah melayari laman webnya di atabm.mohe.gov.my ataupun email kepada atabm@mohe.gov.my. Okey, baik. Mungkin kita boleh dapatkan segala perincian itu sekali lagi di atabm.mohe.gov.my, dan pastinya penyertaan itu akan memberikan satu keistimewaan kepada kita rakyat Malaysia yang menguasai bahasa Melayu, memartabatkan bahasa Melayu, dan pastinya kita mengharapkan martabatan bahasa Melayu ini diteruskan daripada generasi-generasi muda, dan pastinya bahasa Melayu ini bukan sebagai bahasa kedua, bukan dicampur-campur dengan bahasa rojak, bukan dicampur-campur dengan bahasa asing, tapi bahasa Melayu harus dipegang dengan kuat untuk kita faham betul-betul bahasa Melayu ini adalah aset kepada negara kita. Terima kasih kita ingin ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Haji Megat Sani Megat Ahmad Supian. Tapi sebagai kesimpulan yang terakhirlah saya ingin katakan kepada rakyat Malaysia, kepada penonton dalam suasana hari raya ini, kan contohlah kita nak juga hari raya, mood raya masih lagi ada Prof. Datuk. Jadi apa yang Datuk boleh sampaikan kepada rakyat Malaysia khususnya yang berbilang kaum untuk menyatu padukan dan juga lebih mengangkat bahasa Melayu. Ya. Untuk pengalaman Cik Syah, saya belajar untuk sarjana mudanya di Malaysia. Kemudian saya buat lanjutan ke masters di Jepun. Kemudian PhD saya di Perancis. Tiga negara bahasa tu. Ya. Jadi saya nak tunjukkan bangsa Jepun begitu kuat dari segi pegangan bahasa mereka. Begitu juga di Perancis. Baik. Dan apa salahnya di Malaysia ni begitu juga. Sebab ini bahasa inilah bahasa penyatuan bangsa. Dan kita harapkan penyatuan bangsa ni boleh berlaku dengan lebih rancak lagi supaya identiti itu dapat kita tonjolkan kepada dunia. Alangkah baiknya kan, kalau katakanlah macam di Jepun sendiri, bunga sakura, kalau satu tu kurang cantiknya. Tetapi kalau di satu pokok tu berbunga, itulah menunjukkan kecantikan rakyat negeri Jepun. Dan kita harap begitu jugalah. Betul. Dan di sini, di Malaysia, dan seperti yang dah diperkatakan sebelum daripada saya yang tadi Dr. Syam tadi dengan magic dia tu. Dengan magic dia, betul. So pada saya lah, itu adalah perkara yang magic pada kita. Kita ada 3 bangsa terbesar di dalam Malaysia ni sendiri, termasuklah Sabah dan juga Sarawak. Apa salahnya dengan kita memartabatkan bahasa Melayu kita ini untuk kita gunakan dengan rasa bangga, dan kita akan jadi satu bangsa yang begitu dihormati di mata dunia, insya-Allah. Insya-Allah, kita mendoakan semoga berjaya dalam anugerah ATABM ini tadi, dan semoga bahasa Melayu itu terus diangkat. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Dr. Haji Megat Sani Megat Ahmad Supian, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pengajian Tinggi KPT, kerana sudi bersama kita pada hari ini. Selamat Hari Raya Datuk. Selamat Hari Raya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Kami harap 2 pengisian menarik ini dapat memberi manfaat kepada semua, betapa pentingnya mengekalkan perpaduan dan juga suasana harmoni dalam negara. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Belia kepada semua belia di dalam negara, dan pastinya hari ini, hari Wesaknya lagi, banyak betul perayaan sampai nak berkira. Nak kira lagi kan. Apa-apa kita mengucapkan Hari Guru lagi, dan pastinya segala perayaan sambutan ini kita perlu jaga SOP, dan juga kita perlu untuk rayakan ia, meriahkan ia dengan cara yang betul, dengan cara yang harmoni. Jadi saya Syairul Islam, selamat menonton Lensa IPT pada minggu-minggu yang akan datang. Selamat berjumpa lagi.